Ayah Haji sambung sebelum kita fokus Jadi maka selepas itulah Ayah Haji bermula ada buat usaha, jadi usahawan bisnes dalam bidang apa? Ada bersama keluarga, ada butik Bella Tamani, busana muslim, muslimah diuruskan bersama isteri dan anak. Kemudian Ayah Haji ada selain daripada itu, Ayah Haji ada MBK Dynamic Consultant untuk buat seminar, motivasi, ceramah-ceramah, kursus-kursus juga lebih kepada Muslim punya produk. Kemudian Ayah Haji ada apa lagi? InsyaAllah sebenarnya kalau dah siap sedia, tapi oleh kerana PKP belum lagi buka spa ataupun reflexology. Itu pun kita buat untuk Muslim punya. Tapi sekarang PKP tak boleh buka lagi. Ada beberapa restoran, ada restoran dan sebagainya. Semua ini ialah produk-produk yang kita nak jana ekonomi, khususnya yang kita pastikan dalam konteks Islamnya ialah halal dan thayyiban, yang produk yang halal dan bersih. Baik. Boleh boleh dengar suara Ayah Haji teruskan Sekejap nampak macam ada gangguan. Okey, boleh Baik. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh sahabat-sahabat teratak fitrah? Banyak sekali Ayah Haji dengar tadi Tuan Jutun sebut ramai yang ada tanah yang luas, cuma bagaimana nak diatur. Baik. Antara bidang usahawan, bidang bisnes yang sahabat-sahabat boleh atur, antaranya sudah pastilah, mudah-mudahan PKP segera selesai, memang Sabah menjadi tumpuan pelancongan, bukan? Yang pertama sudah pasti homestay. Kalau ada rumah yang boleh diatur menjadi homestay, itu satu produk yang memang sahabat-sahabat boleh guna untuk menjana ekonomi dan pastikan ianya adalah menggunakan kaedah Muslim. Apa konsep? Bila bisnes itu mesti berkonsepkan Islam, sudah pastilah kalau makanan yang disediakan mesti makanan yang halal dan bersih. Tempat homestay pula diatur dengan baik, kebersihannya, kemudian pastikan ada kemudahan surau atau tempat solat. Kalau setiap bilik, kan kalau kita pergi sebelum ini, ada juga banyak hotel-hotel homestay yang bila kita pergi nak solat tak tahu arah kiblat. Nampak kan? Sebab mereka bukan mesra Muslim. Nampak tu kan? Jadi kalau sahabat-sahabat yang ada nak buat homestay, pastikan konsep inilah. Jadi bila orang pergi, selesa. Tempat makannya bersih, pastikan makanan yang hidang halal, dan itu konsep yang paling penting, iaitu patuh syariat. Homestay. Kemudian Tuan Jutun sebut tadi, ada tanah untuk pertanian. Sahabat-sahabat di teratak ini ramai yang banyak tanah untuk pertanian. Maka orang luar, apalagi orang luar negara, dia sangat suka melancong, nak melihat dan merasa suasana kehidupan di desa. Terutama orang-orang yang dari bandar, dia sudah stres sangat hidup di bandar, maka sebab itu ramai daripada Korea, daripada China, daripada mana-mana pun suka datang ke Sabah. Sabah beruntung. Maka sahabat-sahabat ambil peluang dengan keunikan semua kemudahan yang ada di Sabah. Ada gunung yang cantik, ada lautan yang cantik, ada pantai yang cantik, ada hutan yang cantik, semua ada di Sabah. Jadi ambil peluang. Apa yang tuan-tuan boleh cuburi? Baik, paling mudah yang Ayah Haji sudah buat. dengan travel yang Ayah Haji ada, bukan saja urus umrah dan haji, tetapi juga pelancongan. Ziarah, ibadah ziarah, gembara ziarah. Contohnya, yang paling popular yang sama ini Ayah Haji buat, orang kita nak pergi ke, ini keluar negara. Kalau kita bawa keluar negara, mereka nak pergi ke Istanbul, Turki. Ramai jemaah yang nak pergi ke Mesir, nak pergi ke Masjidil Aqsa. Ini semua Ayah Haji ada pengalaman bawa jemaah ke sana. Jadi
sahabat-sahabat yang belum ada travel, Tuan Ju tu sebut apa boleh kerjasama. Boleh. Nanti bersama dengan Ayah Haji untuk jadi rakan kongsi dari segi okey. Dapatkan, kumpulkan sahabat-sahabat yang nak pergi. Kita atur package untuk mereka. Maka adalah kita panggil apa? Satu kepala berapa diberi ataupun tambang percuma untuk siapa yang dah cukup bilangannya. Itu kaedah-kaedah yang kita boleh guna. Sementara tuan-tuan dan puan-puan sahabat ada syarikat sendiri. Maka Encik Jutong, orang yang berpengalaman, orang yang ada ilmu yang tinggi, barangkali boleh fikirkan. Maka sahabat teratak kasih teratak fitrah ini juga nanti akan tubuhkan satu syarikat pelancongan, syarikat travel agency untuk pertubuhan ini. Maka semua ahli pertubuhan ini dah boleh menjana income, menjadi pemandu pelancong untuk bawa jemaah-jemaah, bawa kawan-kawan ke mana-mana menggunakan travel agency yang ditubuhkan dalam sahabat ini sendiri. Sementara ada boleh menggunakan khidmat daripada travel lain. Contohnya bekerjasama dengan Ayah Haji Koswa Travel. Baik. Pengalaman Ayah Haji untuk orang Semenanjung pula, mereka suka nak datang ke Sabah. Dan mereka mencari siapa yang boleh urus untuk atur pakej seperti yang mereka mahu datang ke Sabah. Berapa hari mereka nak datang, mereka nak ke mana? Nak ke Gunung Kinabalu, nak ke Kundasang, mereka nak ke Sandakan, Sipiluk dan sebagainya. Mereka nak ke mana-mana, kita atur mereka. Maka ada hari nak pergi ke pasar Filipina, Mutiara, itu popular. Bawa ke masjid. Maka sahabat-sahabat teratak fitrah boleh ambil peluang ini sementara ada travel yang sahabat buat sendiri. Boleh. Atur pakej. Cuma kena belajar dari segi nak mengurus sebagai pemandu pelancong, nak atur tempat makan, nak atur kenderaan, nak atur tempat penginapan. Yang pasti semua itu adalah mematuhi pelancongan Muslim itu sendiri. Itu kita bawa orang-orang Semenanjung. Ramai itu yang nak datang. Sebab mereka tak sama. Ada yang nak datang 5 hari, ada yang nak datang seminggu. Maka semua itu kita atur supaya mereka rasa selesai. Dan ini semua Ayah Haji dah buat. Baik. Apa lagi? Orang Sabah pula ramai. Kalaupun bukan pergi umrah dan haji, mereka sangat teruja bila Ayah Haji buat program Gembara Ibadah Jejak Rasul yang dibawa mereka pergi ke Indonesia. Gembara Jejak Rasul, apa kita panggil ini? Yang 9 wali itu Gembara Wali Songo. Banyak fikir yang Haji Wali Songo ya. Maka kita bermula pergi ke daerah Wali Songo yang pertama sampai beberapa hari dalam perjalanan ke semua 9 daerah Wali Songo. Setiap perjalanan itu nanti ada penginapannya, kita atur makannya dan mereka sangat gembira. Itu antaranya. Begitu juga contohnya Ayah Haji orang Kelantan. Orang Sabah juga ramai yang nak pergi ke Kelantan. Maka di Kelantan ialah pesta makan dan mereka pasti nak pergi tempat arwah Tuan Guru Nik Aziz punya pondok tu. Mereka jadi ada masa bawa ziarah ke pondok Tuan Guru dengan tazkirah daripada, ada masa bawa ke masjid tour, ada masa bawa ke makan-makan, pesta makan. Jadi ini semua boleh diatur. Itu peringkat dari segi domestik. Kalau luar negara menggunakan travel Haji, bawa orang pergi ke Korea ada, China ada, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, popular itu mereka nak pergi. Jadi ini semua yang boleh diceburi oleh sahabat-sahabat di teratak fitrah. Baik, apa lagi? Kemudian tanah-tanah yang luas tadi, kalau tanah pertanian, kebanyakan adalah tanah pertanian. Maka atur, boleh buat secara kelompok untuk bina pertanian yang cantik lah, supaya nanti bila bawa pelancong sama ada daripada Semenanjung ataupun dari luar negara, mereka lihat teratur. Contoh Ayah Haji pernah atur orang Semenanjung datang pergi menginap di Kundasang dan bawa mereka pergi ke ladang teh. Ladang teh. Jadi itu pun mereka suka.
Selain daripada itu sudah tentulah tempat tenusunya kalau di Kundasang itu, dan mereka suka. Okey, cumanya kalau ayah haji banding ladang teh di Sabah berbanding dengan ayah haji bawa sahabat-sahabat pelancong ke Indonesia, ladang teh di Indonesia memang luas, jauh bezanya. Jadi okey, tuan-tuan, sahabat-sahabat teratak kasih, teratak fitrah, boleh atur untuk barangkali Encik Jutum akan atur secara yang lebih tersusun. Kalau petak padinya ataupun kita panggil apa, ayolah tempat padinya itu, sawah-sawah padi itu biar teratur, biar tersusun. Kemudian nanti bila musim nak menuainya cantik itu, di situlah atur masa untuk bawa pelancong-pelancong ke sana, dan atur biar mereka pakai kita punya topi terendak ke apa semua tu kan, biar mereka pun merasa mengetam padi dan sebagainya. Waktu macam pesta hari menuai, pesta menuai itu peluang-peluang yang dan mereka sangat suka. Duduk di homestay yang tuan-tuan atur, yang pastikan patuh syariah tadi. Jadi ini semua peluang-peluang yang boleh diatur. Baik. Begitu juga kalau nak buka butik misalnya, butik pun juga itu peluang untuk memperagakan pakaian-pakaian tradisional Sabah. Orang suka. Ada dekat homestay itu pun ada satu ruang, ataupun ada satu tempat yang memperagakan busana-busana tradisional, kadazan, dusun dan bajo dan sebagainya. Itu pun boleh buat duit. Pakai berapa ringgit dan sebagainya. Contohnya yang pernah ada di Masjid Bandaraya, Ayah Haji sebagai kaunselor komuniti di Masjid Bandaraya, jadi pernah mereka buat begitu. Jadi semua ini, cumanya begini, Haji sebelum terlupa, betulkan niat sahabat-sahabat bila nak atur urusan perniagaan, biar niat kita betul-betul niat kerana Allah untuk menjana ekonomi, dan niat kita ialah untuk kita berbagi kejayaan dan kebaikan dengan orang lain. Itu nak keberkatan dalam perniagaan dan sebagainya. Maka Ayah Haji teringat, kita belajar daripada jutawan, orang kaya zaman Rasulullah. Pasti kalau berniaga, orang ingat Abdul Rahman, Khalifah Abdul Rahman Auf, kan? Abdul Rahman Auf businessman yang hebat waktu zaman Rasulullah. Apa konsep dia berniaga? Dia berniaga unta. Okay? Pernah dia jual unta, 1,000 ekor unta satu hari. Wah, hebatlah promosi dia. Hebat dia punya tarikan itu. Mengalahkan orang-orang yang bukan Islam di tanah Arab pada ketika itu. 1,000 ekor unta satu hari. Orang semua pergi beli dengan Abdurrahman Auf. Kenapa? Konsep peniaga yang dia buat ialah dia tidak mementingkan untung yang besar. Nampak kan? Maka dia jual unta dengan harga modal. Dia tak ambil untung pada harga unta itu, walaupun dia sudah pelihara. Yang bukan kita naikkan harga semana-mana, tapi keberkatan itu. Jadi di mana dia punya untung? Wah, dia untung daripada dia jual tali pengikat unta. Tali pengikat unta yang dia buat itu cantik, kuat. Jadi keuntungannya ialah daripada tali pengikat unta. Jadi kalau 1,000 ekor, kalau 1 dirham tali, 1,000 dirham untung. Contohnya begitu. Tapi unta sendiri dia tak naikkan harga. Jadi dia mendapat keberkatan. Semua orang beli unta dengan dia. Kemudian dia elakkan riba. Itu penting dalam Islam. Maksudnya dia tidak mengambil untung yang terlampau. Maka dia, sebab itu dalam bisnes dia, Abraham ini dia lebih suka bayar cash, bayar tunai. Jadi ini, konsep ini kena ada. Jadi kita nak bawa sahabat-sahabat bila urus niaga berniaga nanti mendapat keberkatan. Allah akan hadirkan orang ramai untuk bersama kita dalam produk kita, jual produk apapun, bisnes apapun, maka Allah akan hantar, Allah beri rahmatkan keberkatan. Kalau ambil untung dan berlaku riba, sekejap saja orang akan lari dari kita. Okay? Baik.
dari segi nak mengurus perniagaan ini, maka kita kena buat ikut mematuhi peraturan dan undang-undang lah. Maksudnya jangan buat tanpa ada lesen, jangan buat tanpa ada jangan buat secara haram lah. Itu penting. Jadi yang bagusnya dalam sahabat ini, terata ini sebab ada pengurusan. Ada pengurusan, Cik Jutan Sohaib boleh menguruskan. Kalau perlu lesen, ambil lesen. Kalau perlu kesihatan punya sijil, kena ambil kesihatan punya sijil. Dan semua ini perlu diatur. Okay, baik. Satu lagi yang Haji nak sebut ialah, sekarang pukul berapa? Okay. 10.30. Awal lagi Tuan Haji, banyak masa lagi. Ya. Untuk sahabat-sahabat terata fitrah, boleh juga mengadakan program-program yang berkaitan dengan pendidikan dalam bidang agama. Itu pun pelancongan Muslim. Contohnya, atur program-program yang berkaitan dengan pengajian Al-Quran, ibadah dan sebagainya, maka boleh bawa domestik punya komuniti itu bawa. Di situ boleh menjana income juga. Dari segi cari guru yang boleh mengajar komuniti kita, buat kelas-kelas fardu ain, buat kelas-kelas mengaji Quran. Macam Ayah Haji ada kelas mengaji Quran, cara belajar Quran, kaedah haraki di tempat Ayah Haji. Maka ramai juga mu'alaf yang belajar dengan Ayah Haji yang daripada langsung tak kenal alif bata, ada yang sudah pandai baca Quran. Maka ini juga ialah sesuatu yang boleh diatur yang berkaitan dengan perniagaan ataupun usahawan ataupun pelancongan Muslim. Bukan semestinya bawa melancong saja. Okey? Baik. Dalam kalau khusus kepada pelancongan tadi, Ayah disebut balik, memang Sabah ini untung, kita berada di Sabah ini untung, so banyak tempat yang kita boleh atur. Ayah Haji teringat, ada satu anak muda, wanita ya, yang pernah Haji atur dulu, sebab waktu itu Ayah Haji belum ada pengalaman nak bawa grup ke Vietnam. Ayah Haji dan Kak Ajah belum ada pengalaman nak bawa ke Vietnam. Maka Ayah Haji cari siapa yang biasa dan yang popular. Haji dapat satu anak muda, anak remaja lah, dewasa sudah, tapi wanita, orang Semenanjung. Wah, Haji lihat dia biasa bawa, maka Haji bawa, ikut dia. Dan Haji belajar, bagaimana cara, dia satu orang saja. Jadi dia ada syarikatnya yang berdaftar, maka dia boleh. Dia atur dengan cukup baik. Itu kali pertama Ayah Haji bawa grup, dia yang atur pergi ke Vietnam. Maka di Vietnam tu biasalah masuk yang kubu bawah tanah, naik perahu, pergi tempat tradisinya produk-produk kampung, makan kelapa muda, madu lebah, biasa-biasa. Yang di Sabah ini tuan-tuan boleh buat. Tapi untuk menjadi pemadu pelancong tadi, kena belajar sama macam wanita tadi, sangat cergas, sangat rajin, pandai dia berurusan. Jadi di situ, lepas tu Baraya Haji pun dah boleh bawa orang ke Vietnam sendiri. Mana kita belajar. Boleh bermula dengan travel-travel yang sudah ada, jadi rakan kongsi, cari grup dan kita bawa. Di situ kita akan belajar. Samalah Ayah Haji belajar pada peringkat awal. Pertama kali Ayah Haji bawa jemaah pergi ke Masjidil Aqsa. Bukan senang-senang ke sana. Sebab kita kena melalui immigration yang Israel itu. Tapi walaupun kali pertama, sebab itu Haji sebut, dalam apapun yang kita nak buat, pergantungan kita mesti kepada Allah Subhanahu. Maka semuanya lancar. Alright. Kemudian, yang paling penting, Ayah Haji nampak, sebagaimana Cik Jutung sebut tadi, iaitu dalam pertubuhan ini, ahli-ahli ada yang tanah yang besar, tanah pertanian, ada rumah yang beberapa biji rumah, maka inilah antara perkara yang beri fokus dulu sebelum ada yang lain. Homestay, rakan-rakan Ayah Haji pun ramai di Kundasang tu yang buat homestay, maka dia promosikan.
Maka Ayah Haji bila ada grup nak datang ke Sabah, Haji kontak mereka. Ini link kita mesti ada. Nah sekarang Ayah Haji bercakap soal, bagaimana nak promo? Kalau kita ada homestay, kalau kita ada ladang, tanaman dan sebagainya, bagaimana nak tarik perhatian orang kalau orang tak tahu kan? Maka zaman sekarang ini, nak tak nak semua sahabat kena belajar menggunakan media sosial. Facebook-nya, apa lagi, YouTube-nya, paling tidak pun WhatsApp-nya, kalau pun tak pandai buat website. Dan yang paling berkesan cepat sekarang ini, minta maaf, pernah dengar tak? TikTok. TikTok, Jadi untuk makluman sahabat-sahabat, dulu Ayah Haji pun tak apa nak pandang TikTok ni. Sebab bila Ayah Haji nampak, ramai TikTok ni yang berjoget-joget, yang buka aurat. Tak tentu-tentu kan? Tapi syukur. Waktu PKP, ada hikmahnya, Ayah Haji berkenalan dengan seorang anak muda, nama dia Ustaz Ni Effendi. Dia nampak Ayah Haji buat motivasi, dia nampak Ayah Haji buat counselling, dia nampak Ayah Haji buat ceramah-ceramah online. Dia bawa Ayah Haji, mari Ayah Haji belajar TikTok. Kita ada kumpulan anak muda yang mengajar TikTok untuk Muslim. Maksudnya untuk kita buat TikTok Islam, bukan TikTok yang menari-nari tak tentu-tentu tu. Maka Ayah Haji belajar. Bila Ayah Haji belajar, betul. Dan bila Ayah Haji guna TikTok ini untuk beri motivasi, buat program. Sepatutnya hari ini pukul 10 pagi, setiap Sabtu, Ayah Haji ada live di TikTok. Topik bicara kaunselor, bicara kehidupan, mengurus stres setiap minggu. Tapi hari ini Ayah Haji tangguhkan, Ayah Haji dah maklumkan, live Ayah Haji di TikTok nanti jam 3 petang nanti. Untuk hari ini, kerana kita ada program ini. Lihat kesan dia. Kalau sahabat-sahabat nak buat promosi nanti, sebab dalam TikTok video dia pendek-pendek aja kita buat dan orang akan melihat. Kalau panjang-panjang orang boring. Sebagai peringkat awal, maka di situ boleh buat promosi untuk homestay, untuk produk-produk pelancongan kita, kan? Dan Ayah Haji sekarang sudah menjadi TikToker. Followers Ayah Haji dah nak cecah 90,000 orang. Jadi Ayah Haji nak cerita soal, Cik Jutun tanya bagaimana kita nak promosi. Ini salah satu kaedah. Maka khusus, ni rezeki sahabat-sahabat Teratak Fitrah, Ayah Haji boleh atur nanti, Cik Jutun. Kalaulah semua nanti nak belajar, nak menggunakan TikTok secara yang berkesan, TikTok Islam kita, untuk kebaikan kita, promosi apapun, Ayah Haji boleh atur kelas khusus untuk sahabat-sahabat Teratak Fitrah. Bukan Ayah Haji aja. Ayah Haji bukan pakar untuk mengajar. Ayah Haji cuma jadi TikTokers yang belajar. Maka ada anak-anak muda punya tim, nama dia Seed for Future, dia buat kelas. Maka Ayah Haji boleh atur melalui guru TikTok Ayah Haji Ustaz Nick tadi, buat kelas khusus untuk anak-anak, untuk sahabat-sahabat Teratak Fitrah. Nanti dia aturlah yurannya berapa. Tak mahal pun, tapi pesannya sangat bagus. Ayah Haji sekarang kalau buat live, ramai yang ikut setiap minggu tu. Pengikut Ayah Haji sekarang ada dari Malaysia tu sudah tentulah. Ada juga daripada Indonesia, ada daripada Taiwan, ada daripada Singapura, malah ada daripada Arab Saudi. Ini yang Ayah Haji sentuh dari segi promosi. Okay? Kalau yang dalam Facebook lah itu biasa. Maka dalam kelas ini akan diajar guna Instagram dan sebagainya. Ini salah satu kaedah untuk buat promosi. Sebab kita buat bisnes apapun, kita buat produk apapun, kalau kita tak iklankan, tak promo, orang tak tahu. Jadi kalau orang tak tahu, tak ada maknanya. Okey? Baik. Jadi Ayah Haji percaya nanti Encik Jutun boleh atur, cari pakar-pakar yang boleh bimbing untuk menguruskan pendaftaran, bagaimana nak tubuhkan travel agency, apa syaratnya. Sementara itu bolehlah menggunakan kaedah dengan travel lain sebagaimana yang Ayah Haji bermula. Baik, tengok perjalanan Ayah Haji dengan umrah haji. 2010 Ayah Haji buat haji yang pertama. Waktu itu belum ada lagi travel. Apa niatnya?
Selepas itu berdoa di Mekah, di Kaabah, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, aku nak datang setiap tahun ya Allah, murahkan rezeki sihat, aku nak datang setiap tahun. Itu niat yang dan berdoa di depan Kaabah. Apa yang berlaku? Ini yang Haji nak sebut bahawa bermula dengan niat yang betul, innamal a'mal niat tu yang betul. Tengok bila Allah dengar, Allah makbulkan, apa jadi? Balik saja daripada haji tahun 2010, bermula, ramai kawan-kawan keluarga yang bertanya, Haji, aku nak pergi umrah, kamu boleh urus? Yang Haji doa tadi, niat ayah Haji, paling tidak pun setahun sekali lah nak pergi umrah, nak atur bawa. Tapi bila Allah izin, tengok, bermulalah, ramai kawan-kawan, ramai keluarga nak ikut, dan kita buat yang terbaik, tapi menggunakan travel kawan dulu, belum ada sendiri. Maka bila Allah izin, setahun bukan sekali, malah 2-3 kali ayah Haji dapat bawa jemaah pergi umrah ziarah ke Istanbul, ke Mesir, ke Dubai dan sebagainya. Masya Allah. Ini semua kerja Allah. Itu penting sekali, bermula dengan niat yang betul. Maka selepas itulah, barulah ada sahabat yang sudah ada travel yang besar, dia melihat ayah Haji, setiap tahun bawa ramai orang, maka dia pun minta ayah Haji buka cawangan travel itu di Sabah. Itu ayah Haji bermula buka sebagai pengurus Faizin Travel. Ayah Haji lah yang mula buka di Sabah itu. Tetapi selepas itu ayah Haji dah tinggalkan, ayah Haji dah buat sendiri bersama Ustaz Nabil. Sekarang Oshwa Travel dah berapa tahun dah. Ini nak ceritanya. Maknanya Allah izinkan. Bila Allah sudah izinkan doa kita, bila niat kita betul, kita pun tak terfikir macam mana boleh ramai. Jadi orang akan percaya dengan kita, orang akan nak ikut kita. Itu sangat penting. Baik, satu lagi. Yang Ayah Haji nampak kalau ada segi pertanian, kalau Ayah Haji pernah pergi ke Istanbul, Ayah Haji rapat dengan pemandu pelancong Mr. Ali. Kalau siapa pernah pergi ke Istanbul, kalau bersama dengan Mr. Ali, kalau pergi Alibaba, orang Turki lah, tapi dia pandai cakap Melayu. Dan semua jemaah kami kalau pergi dengan Ali, mereka suka. Sebab dia pandai menyantuni orang tua, dia pandai cakap bahasa Melayu, tetapi dia guna slang Indonesia. Jadi dah biasa dah rapat, ada satu pakej Ayah Haji hanya bawa keluarga, dia bawa sampai ke rumah dia. Jadi lupa nama kampungnya, dekat tempat, apa nama tu yang tempat orang main belum panas tu. Kokodia ke nama tu. Okay. Dia bawa ke rumah dia, jumpa dengan ibu ayah dia. Maka di sana Ayah Haji perhatikan, dia ada ladang anggur. Masya Allah. Ladang anggur keluarga. Tak besar sangat, tapi luas juga. Dan dia atur dengan baik, maka dia bawa pelancong-pelancong daripada mana pun, satu hari ke sana, waktu musim anggurnya berbuah, bayar berapa ringgit kalau duit kita, kemudian makanlah anggur tu. Makanlah anggur tu. Dan di Sabah saya tak pasti pernah ada, tapi kalau di Semenanjung ada pesta durian kan, bawa pelancong ke dusun durian, dia bayar berapa ringgit, kita dah anggarkan lah, kita tak rugi kan. Maka kita kata, makanlah durian sepuas-puasnya, berapa biji saja dia nak makan. Kita akan untung. Dia makanlah di bawah itu. Kita ajar cara buka durian. Kalau di Sabah sebelum PKP, kalau di Sinsuran tu, Masya Allah, melambung harga kawan-kawan kita jual kalau untuk pelancong. Orang Cina, orang Korea datang, pakai sarung tangan, plastik lagi makan durian. Mereka takut nak pegang. Tapi nampak happy mereka. Wah, mahal mereka jual. Jadi ini boleh diambil contoh oleh pertubuhan sahabat. Atur. Yang ada ladang durian, atur dusun duriannya. Yang ada ladang rambutan, atur ladang rambutannya. Ada yang kebun-kebun sayur, atur. Semuanya boleh diatur. Barangkali boleh diselaraskan di bawah pertubuhan sahabat. Kalaupun belum begitu, boleh buat secara persendirian. Itu baik. Kemudian, apa lagi yang Haji nak kongsi? Ini khusus. Ini khusus. Baik, sebelum Haji pergi pada satu yang lain, yang Haji nak bawa bisnes ini kepada semua, Cik Juto, barangkali Haji buka dulu untuk pertanyaan. Jadi boleh Haji hala kepada jawapan apa yang nak tahu tu. Okay. Boleh Cik Juto? Mungkin yang lain-lain barangkali.
Ada apa-apa soalan dari yang lain? Haja Nur, Cuba. Nur barangkali. Nur Sudah Azalina. itu teruskan. Teruskanlah, Haji. Okey, baik. Kalau ada pertanyaan itu kita boleh menjurus kepada apa yang dikehendaki oleh individu. Tak apa. Jadi secara umum. Baik. Hari ini pula, tadi kita dah cerita peluang-peluang apa yang boleh diatur, dan Haji sangat berharap pertubuhan ini di bawah Cik Jutum dan Jawatankuasa nanti bolehlah bincang dengan pakar-pakar ahli perniagaan yang sudah ada pengalaman, buat travel agency sendiri. Travel agency pelancongan itu di bawah pertubuhan. Maka semua ahli-ahli sahabat terkasih boleh menjadi ejen lah. Janganlah ejen, tak bagus nama ejen. Mana rakan kongsi yang mencari orang, yang buat promo untuk melancong, buat bersama dengan travel yang diatur oleh sahabat Fitrah sendiri, Fitrah Kasih sendiri. Itu sangat bagus. Haji sebut tadi sebagai ulangan yang penting tadi, kalau sekarang boleh buat secara persendirian, gunakan travel. Boleh kerjasama dengan Ayah Haji, nanti kuasa travel, buat. Haji, saya nak bawa orang pergi ke Jakarta, Wali Songo. Haji, saya nak bawa orang pergi ke Bandung. Bagi tahu aja, kita atur dengan pakej lesen yang kami sudah ada. Maka kita akan berikan berapa dia punya hadiah lah untuk anda yang bawa, kan? Berapa satu kepala ataupun tuan dapat percuma semua. Ini boleh diatur semua. Begitu juga dengan umrah dan haji. Untuk umrah pun sama. Kalau sahabat-sahabat Fitrah yang dapat atur, okey Haji, saya ada 20 orang nak atur satu pakej, kita atur. Kan, maka kita akan ada perkiraannya berapa yang beri hadiah kepada orang yang bawa. Itu semua itu boleh diatur lah. Nak pergi ke kalau nanti katakanlah Ayah Haji ada kawan-kawan nak datang ke Sabah, kita dah ada kontak ni, okey, bagi pada Fitrah Kasih, okey, atur mereka nak ke mana, Kundasang, nak pergi ke apa tu yang Mabur dan sebagainya, atur. Boleh atur semua ini, kan? Itu kalau orang minat nak jadi pemandu pelancong. Yang tadi perladangan dan sebagainya. Ayah Haji juga ada restoran. Kalau datang ke KK nanti, pergi ke restoran nasi lemak rendang Oma di Harbour City. Itu Ayah Haji punya bisnes keluarga, anak sulung Haji yang jadi pengurus dia. Maka kita sediakan produk-produk yang Sabahan punya. Nampak tak? Jadi orang Semenanjung datang, kalau orang Sabah selama ini pergi ke Semenanjung, Ayah Haji tahu sebab Ayah Haji pun biasa jumpa. Mereka akan cari nasi lemak. Orang Sabah pergi ke Semenanjung, maka akan pergi ke Kampung Baru. Pergi nasi lemak antarabangsa, pergi nasi lemak apa di belakang Masjid Negara. Banyak tu YB apa semua pergi sana. Itu nasi lemak, rendang daging ke ayam, orang Semenanjung yang masak. Nah, sekarang orang-orang Semenanjung pula yang Haji tarik. Bila datang ke Sabah, dia pergi ke restoran Haji, ada nasi lemak rendang Oma, namanya rendang daging, rendang ayam, dimasak oleh orang Sabah. Itu kita nak naikkan orang Sabah. Haji kebetulan isteri mak dia dulu restoran Kinabalu dulu terkenal masakannya. Jadi apa lagi? Ubi kayu Ayah dibawa dalam restoran, makan ubi kayu. Minta maaf, tapi kita tak beri hidang makanan ubi kayu seperti hidangan kampung biasa. Buat ala hotel. Dalam baku yang dibuat oleh orang Sabah, dulang daripada apa tu? Mengkuang ke apa tu, kan? Bambu ke apa tu? Kita macam tradisi. Itu kita perkenalkan produk-produk Sabah itu dalam restoran dan sebagainya. Okay? Jadi itu sangat penting. Kemudian Ayah Haji juga ada butik. Butik Bella Tamania, anak perempuan Haji atur di Wisma Wanita. Maka busana-busananya, busana muslimah. Kalau perempuannya baju-baju yang jubahnya, dan sudah pasti mesti ada busana-busana tradisional. Iaitu untuk Sabahan gitu. Jadi biar orang tahu. Laki-lakinya dengan kurtanya dan sebagainya. Mana kita nak produk-produk daripada Sabah itu. Yang pastinya halalan thayyiban, yang halal dan bersih. Jadi kita nak begitu. Jadi
Okey, katakanlah sahabat-sahabat yang bawa pelancong ke daerah di tempat daerah tuan, sahabat kan bercampur kan masyarakat Islam dengan bukan Islam kan. Jadi kita pastikan bila sahabat-sahabat teratak fitrah yang bawa, mereka pergi dengan yakin. Kenapa? Oh, bila nak makannya, restorannya mana? Yang mereka yakin halalnya. Mereka rasa terurus. Sama pengalaman haji bawa jemaah pergi ke Guangzhou, bawa pergi ke Shenzhen. Maka kita punya pemandu pelancong akan pastikan dalam perjalanan itu sampai masanya singgah ke masjid. Nah, jadi jemaah akan rasa seronok. Dia taklah bila nak sembahyang ni, bila nak sembahyang ada orang dia diam-diam, tapi kita dah atur. Nah, kita akan singgah ke masjid bandaraya, masjid negeri atau masjid di Kundasang di Ranau yang cantik tu kan, singgah atur mereka. Okey, bergambar dan sebagainya. Okey, sampai masa pula macam di Guangzhou, pemandu pelancong bawa kami pergi makan sebab ada dalam perjalanan susah nak cari restoran yang Muslim dalam perjalanan. Maka dia bawa ke satu tempat, kita pergi nampak macam masjid. Wah, terus solat di sana, di belakangnya orang Muslim yang jaga masjid itu ada restoran. Nah, yakinlah kita makan di sana. Kita nampak. Nah, ini semua yang menjadikan ikhlas cakap, ayah haji rindunya nak pergi lagi. Sebab seronok. Sebelum PKP, ayah haji bersama keluarga pergi ke Kunming, China. Wah, seronok. Duduk pula penginapan yang di bawahnya semua orang Islam yang berjualan. Supnya, jadi kita tak risau. Nak makan sup pun kalau pergi tempat lain nak makan sup takut juga. Tapi ini semua Muslim. Sebelah penginapannya tu, ya Allah, ada masjid lagi. Jadi, perkara-perkara inilah yang perlu diambil kira. Yang akan. Sebenarnya ayah haji rindu nak pergi Kunming. Nak pergi Kunming lagi. Mungkin lepas PKP ni ada duit nak pergi lagi. Sebab seronok. Lepas tu kau nak pergi gedung belah yang jalan-jalan tu memang besar lah. Tapi maksudnya dalam perjalanan kembara yang kita bawa, kita atur tempat solatnya, tempat makan yang halalnya. Itu sangat penting. Yang lain-lain itu untuk hiburan tak ada masalah lah. Pergilah shopping dan sebagainya. Okey, baik. Barangkali sebelum berakhir, sebelum nanti Haji buka lagi soal jawab, ini khusus khusus Haji nak buka kepada sahabat-sahabat teratak kasih. Teratak fitrah. Ayah Haji dulu yang teratak kasih. Teratak fitrah. Okey. Ayah Haji percaya, ramai di kalangan sahabat-sahabat teratak fitrah ini, kalau Ayah Haji sebut nama ini, kenal. Kalau tak kenal, barangkali seorang dua. Kenal tak kalau Ayah Haji sebut pakar motivasi terkenal di Malaysia, Yang Mulia Dr. Tengku Asmadi? Kenal. Kenal. Banyak dia buat program dengan pelajar, dia dalam TV, Al-Hijrah, macam-macam dia ada. Okay? Alright. Kalau kenal. Tak kenal tak apa yang itu. Baik. Kenal tak? Ini mesti kenal. Kenal tak Profesor Dr. Muhayyad? Kenal Tuan Haji. Ramai yang kenal tu. Dr. Mata, pakar motivasi tu kan. Banyak program dia di TV. Okey. Baik. Kalau disebut lagi pasti kenal ni. Pasti kenal Datuk Dr. Farilah Kamsah. Kenal. Ramai yang kenal. Expert tu Abah. Nah, nama gelaran dia tu Abah. Macam Haji, Ayah Haji. Dia tu Abah. Okey. Orang Sabah. Kenal tak? Doktor Ustaz Allahu Akbar. Baru lagi tinggal nak sebut tadi. Dah lupa nama dia. Orang Tawau. Astagfirullah. Tak apa, nanti Haji ingat balik. Maka nama-nama, okey. Amin Idris, personality TV Al-Hijrah. Ramai ustaz-ustaz asatizah di sana. Datuk Dr. Bahyah. Semanis kurma dengan Ustaz Awan Akasha. Kenal ya? Okay. Jadi kalau kenal orang ini, mungkin Ayah Haji anda baru kenal. Ayah Haji bersama dengan tim mereka dalam usahawan urus niaga di TA Lubuk Rezeki. Okey.
Jadi Ayah Haji nak buka peluang kepada semua dalam teratak fitrah ini, sudah ada bisnes, teruskan. Tetapi mari bersama Ayah Haji dalam tim ini untuk bukan saja menjana income, tapi kami punya motif untuk sihat dan kaya bersama kami, untuk berbagi kebaikan kepada orang lain. Uniknya, hebatnya, kalau sebelum ini Ayah Haji sebagai kaunselor banyak mengatur klien-klien yang bermasalah, ada yang nak bunuh diri dan sebagainya. Ayah Haji terlibat dengan talian kasih. Setiap hari itu akan ada panggilan klien, apalagi waktu PKP ya. Kita ada giliran petugas malam dan sebagainya. Kadang-kadang Haji tak terjawab pun sebab ramai. Talian kasih di bawah Kementerian Perempuan Wanita. Okey. Sebagai kaunselor, biasanya sebelum ini Ayah Haji hanya atur mengurus emosi, berikan semangat, berikan jalan keluar yang tak boleh nak fikir, nak teruskan kehidupan, kita bagi celik akal, oh begini nak hidup seterusnya dalam keadaan yang terkesan dengan, maka Ayah Haji beri dari segi semangat dan emosi. Tetapi Ayah Haji tak boleh bagi bisnes, tak boleh bagi tak ada kerja, diberhentikan kerja. Ini kesan yang sangat besar. Sebab itu ramai kes bunuh diri dan sebagainya, pergadaan, masalah rumah tangga dan sebagainya. Ini Ayah Haji lalui. Tetapi seawal PKP, Ayah Haji bersama dengan tim ini dan yang lubuk rezeki ini bersama orang-orang yang hebat ini. Nah, kita dah boleh bantu. Semua klien Ayah Haji yang ada masalah tadi, okey, mari kita teruskan kehidupan. Mari ikut bisnes yang Ayah Haji buat. Tuan-tuan dan puan-puan, seorang sahabat Ayah Haji, tapi di Semenanjung ya, bila awal PKP, bisnes dia semua tak jalan. Dia ada produk-produk lah yang dia jual. Semua tak jalan. Hutang bank kena bayar. Sehingga kan dia terpaksa pergi pinjam dengan apa kita panggil ini, pusat zakat. Terpaksa. Bisnes tak boleh jalan, hutang bank berlambak, stres, dia pergi pinjam dengan pusat zakat. Ini yang berlaku. Berapa saja dapat, tapi waktu tak ada duit, 500 pun sudah besar kan untuk meneruskan kehidupan. Okey, pada ketika itulah dia diperkenalkan oleh Dr. Tengku Asmadi yang Haji sebut tadi tu, bawa join dalam bisnes lubuk rezeki yang kami punya tim ini. Maka dia belajar, dia faham, dia buat. Tak sampai setahun. Sekarang ini dia punya pendapatan sudah mencecah berapa ribu agaknya? 7,000, 20,000 sebulan. Sekarang ini. Permulaannya sudah tentulah daripada awal dapatlah 200 satu hari kan? Besar lagi 500 satu hari. Kalau dapat 500 satu hari, besar kan? Tapi ini kisah benar. Sebab Profesor Muhaya, Fadilah Kamsah, Dr. Tengku Asmadi dan Ayah Haji punya tim ini, mereka sudah ada keuangan. Tetapi mereka nak beri peluang, nak bimbing anak-anak muda, nak beri ruang sebab bisnes ini tak perlu modal. Nampak tak kan? Itu yang hebatnya. Tak perlu modal. Nak buat travel kena ada modal. Nak buat homestay kena ada modal. Tapi yang ini tidak perlu modal. Yang detailnya nanti kita akan aturlah. Berhubung dengan Ayah Haji lah. Ayah Haji akan. Sebab kalau sudah jadi member nanti, percuma keahliannya, kemudian akan dibimbing. Setiap minggu ada kelas, sementara PKP kelasnya secara online dibimbing. Maka ada orang tanya, Haji, tak perlu modal, daftar percuma, tak perlu jual barang. Bisnes apa ini? Tak perlu jual barang, tak perlu jual produk. Kalau biasa orang yang sudah pernah ikut bisnes MLM ni, stres. Oh, kena paksa, kena beli barang sekian-sekian, barang pula yang bukan kita suka, simpan dah wakatil. Tak jual pun, nak jual tak reti. Okey, maka bisnes yang Haji punya tim ini, insya-Allah. Dan sahabat Haji tadi, yang Haji kata dah pendapatan dia dah 7,000, 15,000 ini, baru saja dia hantar anak dia pergi belajar ke Mesir. Apa kata dia? Ji, sekarang sejak saya ikut bisnes ini, hutang bank saya sudah selesai.
anak nak pergi belajar ni, saya tak perlu lagi nak sibuk-sibuk nak jumpa YB, nak jumpa mana nak minta beasiswa. Nampak? Jadi kalau ini rahsia ni, tapi kalau orang dengar lain tak apalah. Rahsia tapi diizinkan oleh Dr. Tengku. Dr. Tengku sudah jadi jutawan. Kita punya leader ni. Pendapatan dia jangan bagi tahu orang. Tapi kalau orang dengar boleh buat dah lain. 80,000, 100,000 sebulan. Jadi nanti bila dah ikut dia jadi member, boleh dengar daripada, sebab kita akan berjumpa dia di alam maya dulu. Tapi bila selesai PKP dia akan datanglah. Kita jumpalah dia. Kita bawalah ke Teratak Fitrah. InsyaAllah. Sebab kita sudah ada rangkaian dengan dia. Nah, kemudian anak-anak muda ramai sudah yang ikut, yang sedang belajar di universiti, yang selama ini stres ibu ayah nak bayar yuran. Mahal kan yuran kan? Mahal yuran pengajian ini. Tapi sekarang anak-anak ini cakap, mak ayah jangan fikir pasal yuran. Dia dah ada pendapatan sendiri. Okey, dan yang bagusnya ini ialah bila kita sudah berjaya, kita punya pendapatan katakanlah berapa ribu sebulan tadi, katakanlah Ayah Haji sudah tua ni. Ayah Haji meninggal. Akaun Ayah Haji itu, bisnis Ayah Haji Terang Bank itu, boleh diwariskan kepada anak dan cucu. Begitu sekali. Waktu syariah. Sebab ada panel syariahnya. Jadi, kalau biarlah tertanya-tanya, Haji bisnes apa tu? Bagaimana tu? Percuma, tak payah modal, tapi tak perlu jual. Malahan dilarang menjual. Siapa menjual, akan dikenakan hukum. Itu caranya nanti kita ajar. Sangat mudah. Okay? Dan bisnes ini, saya percaya kalau sahabat-sahabat Teratak kasih faham, tata fitrahkan dan buat, anda akan berjaya. Sebab tak perlu pergi ke mana-mana. Hanya bisnes online, duduk di rumah, duduk di Teratak saja. Yang penting apa? Semua ada handphone ke? Ada. Ini semua yang tengok Zoom ni semua ada handphone. Kalaupun tidak ada laptop kan? Kalau ada laptop lagi bagus. Ada handphone. Semua sudah pandai belajar shopping di online? Oh, ramai sekarang di shopping online. Kalau tak pandai belajar shopping online. Sebab urus niaga yang Haji nak bagi dalam lubuk rezeki ini, urus niaganya online, shopping online. Tak perlu kita jual, kita hanya berbelanja untuk keperluan harian kita menjadi pengguna bijak. Contohnya begini. Kalau Ayah Haji tanya sekarang ini, berapa perbelanjaan sahabat-sahabat Teratak Kasih, Teratak Fitrah setiap bulan yang wajib belanja untuk kehidupan keluarga? Pasti ada antara 200, 300, bergantung kepada usahanya ada 500 lah sebulan. Betul kan? Lebih kurang begitu. Dan kita belanja di mana? Kalau di Sabah, ada pergi di Bataras, pergi mana-mana lagi lah kan? Okay, kalau di Semenanjung tu kena Maiden dan sebagainya. Apa yang kita belanja setiap bulan untuk keperluan? Sabun cuci kain, betul tak? Berus gigi, ubat gigi, sabun cuci pinggang mangkuk. Sekarang ini sanitizer, cuci untuk PKP, kan? Semua keperluan, shampoo, sabun, sebut beberapa produk ini. Jadi kalau kita dah belanja ini setiap bulan untuk keluarga, selepas habis kita akan beli lagi, betul tak? Sebab itu keperluan yang wajib kita beli. Kita beli lagi. Apa kita dapat selama ini? Dapat produk tu lah, dapat guna lah berus giginya, ubat giginya kan, sabun habis kan, lepas tu beli lagi. Jadi nak suruh faham sikit dalam bisnes yang Haji bawa bersama pakar-pakar tadi ini, bila sudah jadi member, kita ubah kehidupan kita, fikiran kita, kefahaman kita nanti diajar, oh sekarang bila sudah jadi member, aku ada mall sendiri. Oh, kita jadi rakan kongsi satu mall di Maya dunia punya. Sebab semua seluruh dunia, seluruh negara ada mall ini. Tetapi secara online. Maka kita mulalah ubah jadi consumer yang bijak, tak lagi belanja barang-barang tadi tempat supermarket yang biasa. Sebab kita tak dapat apa-apa. Maka semua kita berbelanja keperluan harian bulanan dalam mall kita nanti. Barang sampai ke rumah. Tak perlu kita sibuk nak pergi baris, nak pakai mask,
takut COVID, kan? Semua barang sampai ke rumah. Maka kita gunakan. Hebatnya apa? Bezanya? Oh, semua produk yang kita beli dalam mall kita ini ada nilai TV diberikan. TV itu apa? Point value. Berus gigi pun ada berapa poin dan sebagainya. Maka bila terkumpul poin-poin ini, inilah yang akan ditukar menjadi income kita. Kan mudah? Tak perlu jual. Kita guna saja. Maka kita mulalah bawa keluarga kita, bawa kawan-kawan bersama dengan kita untuk kita jadi ejen dalam mall kita sendiri. Mata Wai Haji dah ada sahabat daripada Indonesia yang jadi member kan? Di Indonesia pun boleh dihubungi. Ya? Maka untuk lebih jelas, boleh atur kemudian, boleh WhatsApp Wai Haji, kita akan berikan panduan. Semua orang boleh. Jadi, yang penting sekali ialah bermula dengan niat nak cari kukuhkan keuangan kerana kita nak hidup senang, nak hidup bahagia. Apa makna bahagia yang sebenar dalam hidup ini? Ini yang kumpulan tim Ayah Haji ni. Tengok yang sudah berjaya ini dalam Ayah Haji punya tim ni, Dr. Tengku, Fadlah Kansah, Muhayyad dan ramai lagi ustaz-ustaz semua yang hebat-hebat ni. Waktu kita nak kumpul dana untuk Palestin baru-baru ini. Kita bayangkan dalam sehari kita boleh kumpul beratus ribu dana untuk Palestin. Mereka yang sudah berjaya ini, orang tu bagi bukan lagi 100, dia bagi 5,000, orang ni bagi 8,000. Bagi mereka, kalau sudah pendapatan sampai 80,000 sebulan, 5,000 sekali bagi tak ada masalah. Sebab kita ikhlas nak beri kebaikan. Dan Allah sudah janji, ikhlas kita beri infak, Allah ganti lagi. Ini keadaan sebenarnya. Bermakna ini produk yang membantu orang Islam lah. Kita nak bina. Baik. Maka pakar motivasi Pak Hangge dalam bisnes ini, CEO ini, orang Korea ini, apa dia sebut? Dengar. Sahabat-sahabat terhadap dia sebut. Semua orang nak hidup bahagia. Ambil kata-kata ini. Semua orang nak hidup bahagia. Apa makna bahagia yang sebenar? Maka ada orang cakap, bahagia ni bila kita sihat, kita cukup uang, kita ada rumah besar, kan? Kita ada kereta besar, kita ada suami handsome, kita ada isteri cantik. Ada orang begitu. Tapi realitinya, kita lihat, berapa ramai orang yang kaya, banyak harta, dia tak bahagia. Ayah Haji sebut lah, tak apa. Sebab Ayah Haji pun influencer, TikTokers. Datuk Seri Beda bahagia ke? Haji sebut itu ajalah. Sajak bahagia ke? Jadi bukan itu kebahagiaan sebenar. Sebab dia buat perkara yang tidak ikut yang Allah hadirkan, kan tak bahagialah. Maka dalam tim ini akan dibimbing, kita nak buat bisnes dalam Haji sebut. Bahagia yang sebenar ialah, Ayah Haji bagi contoh yang pakar tersebut. Biar ada impian yang besar dalam hidup kita, dan impian itu mesti dimainkan, filem impian itu di minda masing-masing mulai sekarang. Bayangkan di minda, dalam filem itu, sahabat-sahabat ada, nak jadi apa, 2 tahun, 3 tahun akan datang, homestay macam mana, ladang macam mana, nak buat pelancongan macam mana, mainkan di minda, wayang itu yang kita peranan utama. Maka setiap kali tidur, mainkan filem itu. Oh, aku ke sana, aku buat itu. Mainkan filem itu. Dan itu juga antara doa. Sebab Allah dah beritahu. Kamu sebagaimana aku atur sebagaimana apa yang kamu mahu. Allah tak akan ubah nasib orang, manusia, apapun, siapapun, kalau kita sendiri tak mau berubah. Maka ini sangat penting. So, kalau Ayah Haji belajar tentang the power of your mind, itu Ayah Haji amalkan. Wah, nah. Maka, ini bukan mimpi kosong, ini bukan angan-angan mak jelil, tapi selaras dengan tindakan kita. Baik. Bayangkan, orang nak bahagia ini. Kereta besar, nak kereta besar? Boleh.
Nak rumah besar boleh. Kenapa tak boleh? Kalau pendapatan sudah berpuluh ribu begitu sebulan, bukan? Boleh. Okey. Pernah tak berlaku? Di saat ahli keluarga kita, ibu dan ayah sakit, terpaksa hantar kalau di Sabah ni, klinik swasta, hospital swasta, Gleneagles, PKK. Mahal Cik Jitung. Mahal. Kalau nak hantar ke hospital kerajaan, ibu dan bapa yang sakit tengah serius ni, takut kita hantar. Maka bergaduh adik-beradik. Betul tak? Siapa nak bayar? Maka ada adik-beradik, aku boleh bagi 200, aku bolehlah bagi 300, aku tak boleh bagi, aku boleh tolong jaga saja. Nampak tak? Masing-masing sedih. Ini nak urus ayah dan ibu. Tetapi orang yang sudah bina impian dan berjaya yang ayah haji nak bawa ini, barangkali di saat sudah berjaya nanti, kalau berlaku ibu ayah sakit, adik-beradik lain bersedih, aku tak boleh bagi, aku boleh bagi 100. Maka kita datang dengan senyum. Mak, ayah, pergi, tenang. Kita atur di Gleneagles. Segala perbelanjaan bin saya tanggung. Bahagia tak? Itu yang bahagia sebenarnya. Okey. Di saat ada ahli keluarga, adik-beradik kita nak buat kenduri kahwin untuk anak. Bukan semua adik-beradik kita orang yang ada duit. Maka susahnya dia, susah hati nak buat kenduri, nak buat pelamin sebagainya. Adik-beradik pun bukan semua dapat tu. Maka kita pula datang. Ataupun masa PKP ni tak boleh jumpa, tapi kita tahu dia susah sekarang. Tak ada makan, tak ada kerja. Datang kita yang berjaya ini, sebab kita sudah berada dalam bisnes yang betul, yang tepat ini, kita cakap apa? Bang, berapa kau punya belanja sebulan? Dia cakap adalah 300, 500. Sekarang susah, toreh getah pun tak dapat, tanam padi pun tak dapat, susah aku. Kita adik-beradik, sebagai adik atau abang dengan sini, bang, ataupun kak, bagi nombor akaun kau. Nah, kita minta nombor akaun dengan gimana? Kita masukkan, nah, aku kasih masuk kau 1,000 sebulan. Dia minta 500 saja, bah. 1,000 kita bagi sebulan. Adik-beradik kita yang tadi akan senang. Maka itulah sebenarnya hidup bahagia yang sebenar, iaitu kita gembira, kita bahagia, hidup senang bersama isteri, suami dan anak-anak kita. Kemudian kita boleh berbagi kebahagiaan, kesenangan kepada orang lain. Itulah niat dan itulah yang kami atur dalam tim kami. InsyaAllah. Jadi selain daripada itu, sahabat-sahabat Cik Jutun juga dapat berkenalan dengan Datuk Fadila, dengan Puan Haya, dengan Datuk Tengku, dan kita boleh berhubungan secara lebih silaturahim yang rapat. Maka banyak nanti, Ayah Haji percaya, banyak yang Haji boleh bantu, bawa mereka untuk bantu teratak fitrah. InsyaAllah Cik Jutun, melalui hubungan ini. Nanti kalau sudah selesai PKP, dia akan buat rusyu. Bila datang ke Sabah, Ayah Haji janji akan atur. Jutun aturlah, kita bawa ke teratak fitrah. Tapi alangkah baiknya kita dah jadi ahli, dia datang tu kita dah jadi member dia, dah jadi tim dia. Dia dah jadi tim dia, maka senanglah ya Haji bisik nanti. Betul. Bagilah sedikit sumbangan kumpul bagi kepada teratak ni. InsyaAllah. Boleh. Bulan puasa lepas, baru-baru ni, ada Haji ada restoran. Haji berhasrat sebab ada juga orang bisnesmen yang bagi duit pada Haji. Nak bagi buffet berbuka puasa kepada anak-anak yatim dan anak-anak tahfiz. Waktu tu Ayah Haji belum kenal, Encik Jutun belum kenal teratak fitrah ni. Kalau tidak Ayah Haji dah bawa ada berganti hari berapa orang buka puasa di restoran. Jadi ramai. Setiap hari buffet. Anak yatim dari sana, anak tahfiz dari sana, itu orang kita bawa untuk kita bagi mereka makan di restoran Ayah Haji. Dan ada pula orang yang bagi dana. Antaranya ialah geng-geng Ayah Haji yang bisnes yang Haji sebut tu. Mereka bagi Haji 5,000, Haji tolong atur. Dia bagi duit, Haji atur. Allah Akbar, seronok tengok anak-anak yatim makan sedap-sedap. Jadi besar kita pahala. Itu yang kita nak tadi, hablum minallah, hablum minannas. Baik. Jadi ambil nombor Haji ni, semua ambil nombor Haji ni, boleh direct WhatsApp Haji untuk siapa yang berminat Haji atur. Okey, yang selain daripada itu Encik Jutun boleh atur, kita buat live dengan Dr. Tengku sendiri, dengan tim Encik Jutun. Panggil dia. Ayah Haji boleh atur tu.
Hari ni pun Ayah Haji bagi tahu dia, saya tak boleh ikut dia punya live hari ni. Dia ada live untuk tim kami dari hati ke hati. Haji cakap, minta maaf sebab Ayah Haji bersama dengan Teratak Mitra. Jadi kata, okey Ji, nanti kita bagi video rakaman. Okay. Maknanya Ayah Haji dah bagi tahu dia. Okey, nombor handphone Ayah Haji 013. Kalau siapa boleh tulis di chat tu. Ayah Haji tak apa cakap. 013 851 5959. Lagi sekali ya. 013 851 5959. Dapat ya? Boleh WhatsApp Haji. Ayah akan bagi maklumat dan Haji atur. Kemudian Cik Yu tu boleh atur nanti. Kita boleh buat live dengan Dr. Tengku Asmadi sendiri. Okey, insyaAllah. Kita biar dia rapat dengan Teratak Fitrah. Kita berkenalan dengan orang-orang hebat ini. Kalau ada peluang lagi bawa tu Abah. Nantilah dia dah Datuk adalah Kamsah dia datang. Ayah Haji sekarang sedang berhubung dengan pernah dah nampak jutawan pemungut sampah. Nak nampak? Nak nampak dia? Jutawan asalnya pemungut sampah. Orang Kelantan, Al-Amin. Kalau nampak video dia, YouTube dia, sekarang ni dia bawa mak ayah dia naik helikopter hari-hari. Daripada Kelantan, pergi bawa mak ayah dia makan nasi belauk di Terengganu. Naik helikopter. Asalnya pemungut sampah. Bagaimana dia berjaya? Ini formula-formula yang kita atur. Jadi Ayah Haji sedang berhubung, dia sudah jawab. Nantilah kalau ngam nanti kalau dia datang Sabah, kita bawa lah. Kita bawa lah. Orang Kelantan juga. Ini Ayah Haji. Okey. Baik. Sebagai rumusan. Ayah Haji buka dulu sedikit. Dah pukul 11 lebih sikit. Sebagai rumusan. Sebelum Ayah Haji rumus, mungkin Ayah Haji buka kalau ada nak bertanya dulu. Eloklah kalau ada nak bertanya. Buka sekejap. Silakan. Malu-malu ya? Okey, terima kasih Tuan Haji. Memang orang-orang kita ni memang pemalu je kalau dia lambat panas. Tapi kalau sudah panas memang banyak juga soalan itu. Jadi bagus. Pemalu itu sangat bagus. Saya soalan pertama lah barangkali ni Tuan Haji. Boleh Tuan kalau Haji boleh jawab. Rasanya saya secara tidak langsung saya nampak kekuatan ataupun kehebatan kepakaran Tuan Haji ini pelbagai. Selain daripada kita bercerita tentang tadi itu pelajaran Islam, saya nampak semangat motivasi menggalakkan anjakan paradigma dari Haji itu memang yang terserlah sangat. Jadi saya memikirkan mungkin ada satu sesi lagi yang memang khas untuk motivasi rasanya, motivasi dalam bidang ekonomi lah. Pasal yang kan tadi servis sudah Tuan Haji sudah cerita. Jadi kami ini bukan dalam bidang ekonomi yang direct duit punya ini. So mungkin ada satu kita barangkali Tuan Haji boleh kasih kami sebenarnya Tuan Haji ini pelbagai saya tengok. Motivasi boleh, motivasi plus ekonomi boleh. Jadi rasanya ada lagi satu sisi lain kali yang mana-mana yang berminat. Sebab pada hari ini kan kita buka untuk kelas tahap 3 saja. So mungkin satu hari nanti kita akan buka yang keseluruhan mualaf itu yang lebih daripada 50 hampir 100 audience begitu. Okay. Ini berapa ramai? Yang sekarang berapa ramai? Yang sekarang ini memang kita limit ke sebabnya 15, tapi ada sampai 20 orang juga, 20 lebih. Okey. Bagus untuk semua nanti. Dan untuk makluman itu, kalau perlu, kalau rasa mahu, atur biar semua ikut dan Ayah Haji bawa Dr. Tengku sendiri terus. Dr. Tengku sendiri bersama, live bersama Ayah Haji bersama kita. Ya, kalau mahu. Ya, satu lihat tu. Dan satu berkaitan dengan kehidupan yang ialah
kita pun kemurungan juga ini musim ini dalam pandemik ini kan. Betul. To motivate kawan-kawan lah kan. Jadi mungkin itu juga boleh kita panjangkan lah. Boleh. Dan ekonomi itu macam saya ingat-ingat sudah naik Mercedes Benz ini. Habis hari-hari naik petrol jenama Malaysia. Jadi mau rasa sudah barangkali macam Lamborghini sudah Ferrari ini Tuan Haji. Baru Boleh. dapat. Okey, untuk malam macam itu, pun begitu, banyak sudah rakan-rakan bisnes haji sebut tadi yang asalnya berniaga tepi jalan, sekarang sudah ada dari Terengganu yang pakai Alphard. Masya Allah, pakai Alphard. Kita bukan nak bangga, tapi itulah reward diri. Kita nak orang Islam begitu. Jadi bila ada Alphard, bawa keluarga pergi masjid, kita pula bantu orang lain. Kita tim ayah haji yang Dr. Tengku dengan Sundi baru-baru ini kita beri dana share kepada persatuan orang buta untuk bina braille, untuk bina Al-Quran braille. Begitu sekali kita berinfak. Jadi ini sesuatu yang sangat baik sebab kita bukan nak kayakan diri tapi kita bersama. Ini bisnes yang ayah haji boleh bawa semua. Jadi bayangkan kalau semua cik itu boleh atur dan semua sahabat teratak fitrah ini ikut dan pelan-pelan semua berjaya menjana income paling tidak pun 6,000 sebulan, paling kurang 5,000 sebulan. Senyum, besar pahala kita je gitu. Semua senyum. Maka kalau yang besar lagi dah boleh bina nak bina homestay sendiri, nak bina ladang yang lebih besar sebab ada duit. Maka pakar motivasi Pak Haji sebut bila kita sudah ada duit tadi, semua impian kita yang besar yang kita mainkan itu kita boleh buat. Sebab walaupun orang kata bukan hidup ini bukan semua duit, tapi kisah benarnya kalau tak ada duit semua pun tak boleh buat. Termasuk tanda popular. Tapi bagaimana kita nak bina ekonomi kita, bagaimana kita nak jadi orang yang kaya dan kita berbagi kekayaan dengan orang lain, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Bila itu sebut nanti yang stres dan sebagainya memang benar. Jadi sudah banyak kes yang stres, nak bercerai dalam masa PKP, ada yang nak bunuh diri, ramai yang haji 100. Malahan hari ini sepatutnya ayah haji ada temu janji satu pasangan suami isteri pukul 10 tadi counseling. Tapi ayah haji tangguh, maka dia akan datang pukul 12.30 hari ini. Daripada jauh pasangan suami isteri yang ada masalah rumah tangga. Jadi itu khidmat yang haji beri. Kalau dia orang tanya, haji berapalah nak bayar sesi counseling? Haji pun cakap, kalau ada duit bayar sebab ayah haji profesional. Ayah haji kaunselor berdaftar, bayar 1 jam 150. 1 jam. Tapi kalau tak ada duit, tak ada duit, haji ikhlaskan saja. Kamu pun ikhlas saja. Nampak tu? Tak ada masalah. Tapi biasanya bila sudah selesai masalah mereka senang hati. Ji ambil duit bagi untuk minum kopi. Okeylah, dapat minum kopi kan? Yang penting kita dapat berbagi kebaikan. Barangkali itu antara keberkatan yang Haji dapatlah dalam doa untuk ayah Haji. Okey. Baik. Apa lagi soalan sebelum Haji rumus? Sebelum Haji Nur Azalina bertanya, sebenarnya soalan kami Haji, kami besar hati, kami ada van jenazah dan juga van utility lah yang boleh pakai, bukan saja angkat jenazah. Kami mau naik juga van itu sebelum jadi jenazah kan. Jadi pasal kalau ya, pergi dengan masjid biasanya dah meninggal baru dapat naik van kan. Dah jadi jenazah. Oh ya, ada tanya sudah ada multi purpose, boleh pakai waktu hidup dan waktu sudah meninggal. Jadi soalan saya Tuan Haji, contohlah kalau kami memerlukan satu van lah, contoh yang 12-14 kapasiti. Apa yang kami buat dalam masa terdekat ni Tuan Haji? Nak dapat dana ke apa? Dapat dana ke, bisnes ke, macam mana? Okay. Ada cadangan. Cadangan ayah haji, segera atur kita buat live dengan Dr. Tengku Asmadi. Sebab dia lead tim yang jutawan-jutawan ni. Tapi kita atur supaya semua teratak fitrah punya sahabat join jadi member. Tak payah bayar apa-apa, tak rugi apa-apa.
Tapi baik aja. Maka dia akan buat live dengan kita. Maka di sanalah kita bercakap, doktor, kami ada cadangan nak beli beg jenazah ini. Ayah Haji aja lah apa nak dicakap waktu live dengan dia. Kumpul untuk testing beratus ribu Pak. Nak beli van berapa ribu aja. Kena bijak lah kita atur kan. Jadi ayah Haji boleh janji. Kalau ayah Haji satu orang, barangkali bolehlah bagi 100. Tak boleh beli van lagi. Jadi bila ayah Haji bawa dengan doktor tertentu, insya-Allah. Dia sebut negara kan, jadi dia kutip. Okey, semua leader bagi 1,000. Berapa ribu van? 145 itu. 145,000. Toyota. 145,000. Sekejap je tu. Tak boleh bagi banyak semua pun, ini boleh bagi sikit kan, bantu kan. Okey, atur. Nanti kita berhubung personal dengan Ayah Haji. Kita bincang. InsyaAllah, Haji. Okey. Balik. Haji Nur Razalina menunggu sudah, saya tengok. Okey, sila. Atau Rita, Wan barangkali. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Begini, biasanya ini bisnes ni kan banyak juga yang saya bukanlah banyak sangat pernah masuk ni. Tapi dalam bisnes ni kita perlu juga kekuatan mental dan fizikal jugalah. Ya macam saya ni selalu kurang sihat Tuan Haji. Jadi kalau nanti tertinggal tu kan Tuan Haji ada tadi yang saya dengar boleh diturunkan, ada insurans tu boleh diwariskan. Betul. Bisnes tu kan. Jadi kalau kita masuk dalam bisnes tu, satu family terus boleh dimasukkan. Boleh. Satu family kali keluarga nanti Haji akan bagi faham lebih detail lah. Itu yang paling bagus. Sebab kita bukan nak kaya seorang, kita nak adik-beradik, nak bantu adik-beradik dulu. Okey, faham Tuan Haji. Boleh. Itu yang terbaik lah. Itu dah tanya yang bagus sudah tu. Bagus. Okey, kalau kita sakit, tak boleh bergerak ke mana-mana. Boleh kita pergi jual-jual di pasar tamu, tak boleh kan? Duduk rumah aja kan? Tak boleh. Inilah bisnesnya, duduk rumah aja lah. Duduk atas kursi roda pun boleh. Oh ya. Sambil baring di atas katil pun boleh. Tengok hebat bisnes ni. Allah bagi pada kumpulan tim Haji. InsyaAllah. Nanti YouTube atur, Masya Allah, dah jadi member semua. DTA itu Dr. Tengku Asmadi, dia akan bercakap sendiri. Kamu dengarlah dia punya cakap, kamu dengarlah dia punya bimbingan. Masya Allah. InsyaAllah. Okay? Ya, insyaAllah. Daripada Haji orang kecil. Okay? Yang besar juga Tuan Haji. Bisnes banyak tu. Ya, insyaAllah. Ayah Haji baru anak beli kereta baru. Haji punya birthday 29 hari bulan. Haji dah tak perlu kereta, Haji dah ada kereta buruk-buruk dia, tapi anak beli lagi, Haji pakai lah. Kita nak pergi masjid, maksudnya kita nak gembira, nak reward diri, tapi kita tolong orang. InsyaAllah. So ada lagi? Kalau tak ada, Haji nak rumus. Okey, ada kawan-kawan mau tanya lagi? Teruskan. Kalau tak ada, kalau sila. Kita dah dekat nak 11.30 sudah. Iya. Ada 11.30, tapi Haji rumus. Baik, Haji rumus ya. Baik. Boleh. Teruskan dulu. Sahabat teratak fitrah sekarang sudah jadi sahabat Ayah Haji. Jadi itu Haji rumus lah sudah ya, 11.30 sudah ni. Baik. Maka kita mahu antara kita saling mendoakan kebaikan, saling mendoakan kejayaan dunia akhirat. Kita doakan yang sakit segera sembuh, yang sedang di kuarantin COVID juga segera sembuh, sahabat dan keluarga yang sudah pergi, kita titipkan doa dan sedekah Al-Fatihah untuk mereka. Susah macam mana pun dalam hidup ini, PKP ke, COVID ke, apapun, hidup perlu diteruskan. Ingat, setiap ujian, musibah yang Allah beri pada kita,
itu tandanya Allah sayang kita. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan bersedih, jangan merungut. Kenapa aku diberi sakit? No. Ada hikmah dia. Maka sentiasa redha, tetapi bermohon pada Allah ikhtiar untuk kesembuhan supaya kita jika diizinkan sembuh. Kalau tidak diizinkan, Allah nak berikan yang lebih baik kepada kita. Yakin bila ada ujian itu karena Allah sayang kita. Dia nak hapuskan dosa kita. Dia nak ingatkan kita tentang masa lalu. Maka dia nak kita pergi dalam keadaan bersih sebab nak masuk syurga. Okey? Sebab hidup ini persinggahan sementara. Maka akhirnya ayat ini nak sebut semua kita, tak kira muda, tua atau yang sudah berumur macam Haji, kita akan lalui 3 fasa dalam kehidupan. Fasa pertama yang sudah kita lalui iaitu hari-hari kemarin. The past is history, sudah jadi sejarah. Saya ada sejarah lalu, jadi itu ada semua orang tak boleh balik sudah ke zaman lalu. Tetapi Allah tidak melihat kita daripada mana kita mula dulu. Allah tidak melihat itu. Kita mula dengan orang baik ke orang tak baik kan, itu permulaan hidup kita yang sudah kita lalui. Maka yang Allah lihat ialah fasa kedua ini. Hari ini, here and now, the present. Anugerah yang cukup besar daripada Allah. Kita masih hidup, kita sekarang kenal lebih ramai, kita nampak peluang-peluang untuk meneruskan kehidupan, kita ada keluarga, ada ibu ayah, ada anak-anak dan semuanya. Yang tak adalah. Tapi maksudnya kita masih hidup untuk meneruskan kehidupan. Maka inilah yang perlu kita jaga. Here and now, the present. Anugerah. Maka hari ini, mari kita semua buat yang terbaik. Yang kemarin, muhasabah diri. Yang tak elok jangan dibuat lagi. Yang dosa kita minta ampun, minta taubat. Sebab Allah akan ampun segala dosa kita. Yang lepas-lepas. Suci bersih. Maka bermula hari ini, selepas kita taubat dan kita buat lagi, maka lupakan yang lepas. Yang baik diteruskan. Maka Allah melihat masa kini. Dan yang Allah paling lihat ialah pengakhiran hidup kita. Sebelum mati. Maka hari ini kita sudah buat. Katakanlah hari ini kita nak solat zuhur nanti. Rasakan seolah-olah ini nanti zuhur yang terakhir. Maka mungkin lepas zuhur kita mati. Pasti kita buat yang terbaik. Daripada wuduknya, pakaiannya sempurna. Katalah malam ini Cik Jitum, Haji Gurau. Malam ini nak bersama isteri. Ada berapa isteri? Katalah malam ini bersama isteri. Yang Seorang isteri itu yang paling sayang. Perempuan pun katalah malam ini nak bersama suami. Cuba rasakan, bayangkan dan benar-benar percaya bahawa mungkin malam ini kita bersama kali terakhir. Layanan yang terbaik, macam pengantin baru. Pasal mungkin esok kita mati. Hari ini kita nak atur anak-anak dengan penuh kasih sayang, peluk cium bersama anak-anak. Mungkin yang terakhir, menangis kita dengan anak-anak. Pasal mungkin esok kita mati. Maka kita kalau lakukan ini, jangan tunggu esok, sebab esok, the future is mystery, esok belum pasti. Maka setiap hari kita akan buat yang terbaik. Jangan tunggu esok. Itulah manusia yang hebat. Maka kita sudah sentiasa bersedia untuk pengakhiran yang baik bertemu Allah. Tiba-tiba besok hidup lagi. Syukur hidup lagi. Buat yang terbaik lagi hari itu. Takut besok mati. Kan? Cik Jitung buat yang terbaik. Atur program untuk teratak fitrah. Sekarang bersama Haji, kita atur sama-sama. Mana yang Haji boleh bantu. Itu yang terbaik. Sementara Haji ada tim rangkaian orang-orang hebat ini. Itu penting rangkaian ini, kan? Okay. Bukan senang nak bersama dengan mereka, tapi Haji dalam tim mereka. Yang Haji boleh WhatsApp setiap malam. Malahan Haji bersama mereka. Dalam setiap minggu ada kelas bimbingan untuk setiap ahli ini. Hari Rabu malam ada. Hari Sabtu malam ada. Hari Ahad tu ada pula kelas kuliah agama daripada Dr. Nur yang kita atur untuk ahli kita. Boleh lihat, kita belajar. Percuma. Dr. Teguh sekarang buat motivasi, kalau dulu kena bayar. Sekarang percuma, dia dah kaya. Tak payah minta duit dah. Dia tak bagi, dia percuma. Padahal dia mahal tu di TV dan sebagainya. Haji pun sama. Baik.
Kalau pernah dengar Ayah Haji di radio Sabah FM, pernah dengar? Refleksi setiap hari. Assalamualaikum bersama Haji Mokhtar, Kauslah Haji Mokhtar. Ada di radio Sabah FM. Kalau pernah lihat TV dulu, RTM TV, pernah ada program empati, iaitu sebagai kaunselor menceritakan bagaimana kes-kes Juwana 13 episod. Dia tengok muka ni ada di TV dulu. Ni selebriti ni. InsyaAllah. Baik, jadi akhirnya Ayah nak sebut hidup kita yang lepas sudah berlalu, ambil yang baik. Hari ini buat yang terbaik, jangan tunggu esok. Maka hari ini juga, malam ini juga, siapa yang masih ada ibu ayah, jumpa, tak boleh jumpa, telefon, minta ampun, minta maaf, segera biar dapat keampunan daripada ibu ayah, adik-beradik semua, isteri, suami, takut esok mati, maka kita akan Allah nilai pengakhiran yang baik. Maka akhir sekali, ini yang boleh kita buat lagi slot motivasi, tapi Ayah tidak sebut secara ringkas. Amalkan kuasa cinta dalam kehidupan. Ayah berikan tips ini yang Ayah dapat di Kota Mekah depan Kaabah, Haji doa. Okay? Melihat cinta Rasulullah dengan Siti Khadijah, Ayah bersama dengan jemaah pergi ke sana, maka Allah titipkan cerita ini. Kisah cinta, hablum minallah, hablum. Secara ringkas, amalkan cinta. C-I-N-T-A. Catat ataupun terus ingat. Setiap hari amalkan kuasa cinta ini. Bermula dengan C. Bangun pagi, amalkan C. Apa C? Senyum ceria. Orang terletak fitrah mesti amalkan C. Senyum ceria. Ceria dengan suami, ceria dengan anak, senyum. Kerja di mana pun senyum. Senyum itu sedekah. Tak ada modal. Tapi mesti ikhlas. C-I. Lengkapkan cinta I. Mesti ikhlas. Jangan senyum pura-pura. Jangan senyum hanya ambil hati. Jangan lagi senyum kambing. Buruk betul. Apalagi senyum sumbing. Tapi senyum yang ikhlas. Kita gembira menggembirakan orang lain. Lengkapkan kuasa cinta. C-I-N. Apa itu N? Tidak ada lain niat kita. Hanya kerana Allah. Ini dapat berkat. Maka setiap kita buat, tutur kata kita, tulisan kita, bicara kita, apa yang kita buat kerana Allah, dapat pahala sudah. Banyak pahala. Okay? C-I-N. Lengkapkan cinta dengan T. T apa? Maka taatlah perintah Allah dalam perjalanan hidup kita. Hari ini, sebelum esok. Solatnya, puasanya, ibadahnya, berinfaknya. Taat perintah Allah. Maka lengkapkan cinta C-I-N-T-A. A ini yang penting. Membezakan kita dengan orang lain. Apa itu A? Amal. Ada orang cakap saja, tapi tak amal. Tak ada makna. Kita mesti amalkan. Amalkan dalam kehidupan, the power of love, kuasa cinta yang dititipkan ini, insya-Allah hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Setakat itu daripada Haji, mohon maaf atas segala salah silap. Yang baik semuanya itu daripada Allah, yang tak baik silap Ayah Haji sendiri. Mari kita atur, kita buat yang terbaik untuk teratak fitrah. Atur sebagaimana yang Haji dah rancang dan rincang tadi. InsyaAllah van jenazah akan jadi kenyataan. InsyaAllah. Haji, ya. Selepas cinta tu ada di hujung dia MOK itu apa maksudnya? MO? Okey. Oh, itu saya kata oleh Haji. CR MOK. CR tu kaunselor. MOK tu Mokhtar. CR MOK kuasa cinta. Oh, okey. Sebab Ayah Haji terkenal sebagai kaunselor motivator. Semua orang Sabah di Semenanjung yang panggil ceramah Ayah Haji dia tahu. Haji Mokhtar kuasa cinta. Okey, terima kasih Tuan Haji. Baik. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji.